Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum kawan-kawan. InsyaAllah di pagi ini Amy nak terangkan ataupun Amy nak tunjuk macam mana Amy buat sijil. Okey, apa yang perlu kita ada, okey, apa yang kawan-kawan nampak dalam paparan Amy punya laptop ini, kita kena ada Google Form. Okey, first kita kena sediakan Google Form dalam bentuk quiz. Jadi nak jadikan dia sebagai quiz, insya-Allah semua kawan-kawan dah tahu kan, pergi pada setting dan make this a quiz. Okey, kena tekan ni. Apabila kita dah tekan ni, okey, kita boleh buatlah pilihan sama ada kita nak beri pelajar kita tengok nampak ke tidak dia punya kesilapan. Okey, tapi di sini yang pentingnya sama ada rakan-rakan nak jadi nak bagi pelajar tu jawab sekali ataupun banyak kali. Okey, kalau dalam kalau Amy suruh pelajar tu boleh jawab banyak kali, tapi kalau kawan-kawan nak suruh pelajar tu hanya jawab boleh sekali sahaja, kita kena tekan limit to one response. Okey, ini yang penting. Tapak. Andai kata pelajar ni layak dapat sijil ataupun tak layak dapat sijil, okey, syarat yang pertama kita kena download puzzle ni. Okey, kena ada button puzzle dan kena download certify them. Okey, macam mana kita nak download ni? Yang ni Amy dah download tau. Kalau kawan-kawan nak download, pergi pada titik 3 ni. Okey, titik 3 ni tekan. Kemudian pergi pada add-on. Okey, Amy yakin kawan-kawan kalau setakat install untuk add-on ni tak ada masalah. Okey, bila kita dah tekan add-on, tunggulah sehingga dia keluar semua paparan-paparan add-on. Ada banyak sangat dekat add-on Google. Yang ini limiter ni timing. Okey, kalau timing tu biasa exam lah kan. Okey, tak apa. Kita type certified. Kawan-kawan kena cari certified. Okey, certified. Oh, dia memang akan ada certified, koma atas M. Okey, kemudian tekan, klik sampailah jumpa ni certify them. Certify M ni nanti kawan-kawan pergi pada titik 3 ni. Okey, kemudian tekan install. Tekan aje lah sampailah dia dapat install. Kemudian pergi semula kepada kita punya Google Form. Okey, yang ni konon-konon kita dah siap install ikut kepada internet. Kalau kawan-kawan punya internet laju, alhamdulillah tak ada masalah, selesai. Okey, syarat yang kedua, kalau kita nak buat sijil, kita kena ada tapak sijil. Ambil masa dalam tutorial ni kita nak buat tapak. Okey, tapi cara nak buat sijil dia sangat-sangat senang. Bila kita dah install, pergi pada puzzle, ini kita aktifkan. Tekan certify them. Okey, jika permulaan kawan-kawan pun keluar macam ni, tak ada apa-apa paparan, jangan risau. Cuma refresh semula. Okey, kemudian tunggu sampai puzzle ni muncul semula dan kawan-kawan tekan. Baru ada certify them, tekan semula. Cari sampai dia menunjukkan show certified. Okey, bila tekan pada show certified, okey, dia punya syarat dia ini memang sangat-sangat senang. Tak tahulah nak cakap senang ni macam mana. Memang sangat-sangat senang. Tunggu. Turn on saja. Okey, dah turn on. Step dia cuma ada 3 step je. Kemudian kita punya sijil dah ready untuk dijana. Okey, masa yang kita perlu ambil lama cuma nak create sijil je. Dah tekan on. Sekarang ni sijil kita dah mula beroperasi. Dah macam nak cara lita pula. Okey, kemudian pemilihan markah. Berapa persen kawan-kawan nak pelajar dapat sijil? Kalau nak letak 100% boleh, 80 boleh, 60 pun boleh. Ikut kepada suka hati. Kita punya sijil kita yang setting. Jadi Amy rasa Amy nak letak 60. Contoh. Selalunya Amy letak 100. Okey. Kemudian ini step yang kedua. Dan step yang terakhir. Step yang terakhir cuma pilih template. Kalau kita ada template sendiri, kita kena guna use a custom template. Bila kita dah siap letak use a custom template, kita dah setting kita punya sijil, selesai. Itu sahaja sebenarnya. Kemudian kalau pelajar tu jawab, kita send link, pelajar jawab, lulus, terus dapat sijil. Dah, tak ada apa-apa. Cuma ambil masa dalam tutorial ini cara nak buat sijil.
Okey, ia dah start daripada kosong. Okey, mula-mula sekarang ni Amy tunjuk daripada kosong kawan-kawan tak ada langsung tapak sijil. Okey, yang penting untuk sijil, paparan sijil ni mula-mula kita kena tahu coding. Okey, kita tekan dulu preview all. Okey, kita kalau kawan-kawan malas nak buat custom sijil, dia dah sediakan beberapa. Ni semua. Kita tinggal guna sahaja, dan kalau macam malas sangatlah kan nak buat custom, kita just select je apa-apa yang rasa berminat di mata kita. Okey, terus tekan okey, selesai. Nanti memang akan keluar terus sijil mereka dengan paparan yang kita pilih lah. Okey, contoh kali ni Amy nak contoh yang ni. Okey, kita ambil satu contoh. Red ribbon, ambil tail banner, ambil red ribbon. Besarnya sekejap, kecilkan dulu. Okey. Sebelum tu tertinggal satu step. Sorry. Yang pertama, yang kalau untuk sijil, mula-mula kita kena tahu coding. Amy nak terangkan pasal coding dulu. Okey, klik see here tu atas tu. Okey, sebenarnya kalau kita dah ada template, kita tinggal insert coding. Okey, kalau kawan-kawan rajin nak membacanya, silakan. Okey, tapi Amy cuma nak tekankan dekat bahagian custom template, dia cuma tekankan berkaitan dengan coding. Di mana coding perkataan full name yang ada kurungan cantik 2 ni, kita kena letak 2. Full name, dia adalah berdasarkan nama. Okey, dalam Google Form kita, okey, kita tengok item Item kita yang kita wujudkan adalah di sini. Di sini adalah title. Apa yang tertulis di sini akan dimasukkan ke dalam title sijil. Okey, yang kedua, nama. Name. Name ni nama-nama lah kan. Okey. Ini item yang pertama. Ini adalah item yang kedua. Okey, dalam sijil kita, dia bekalkan, okey, yang pertama full name macam biasa yang tadi nama. Title adalah tajuk yang atas. Okey, yang sini yang kita kena faham. Okey, ada setengah orang dia tak nak terangkan. Mungkin pada dia tak penting kot. Tapi pada Amy, kawan-kawan kena tahu. Untuk ada identifier ni adalah item yang pertama dekat dalam soal selidik kita yang dia akan paparkan. Okey, ada identifier 2 adalah identity yang kedua, soalan yang kedua. Dan manakala ada identifiers, ada S. Ini adalah 3 item yang kalau kita nak letak dekat sijil. Dalam template percuma ini, kita hanya boleh letak 3 perkara sahaja. Kalau kita nak tambah lagi, contoh ada identifier 3, kita kena langgan. So tak perlu letak banyak-banyak. Cukuplah sekadar 3. Kita pun pakai 2 sahaja paling-paling banyak. Sebab date dah ada 2 cara ataupun kita ada 2 bentuk untuk tarikh. Sama ada kita nak letak tarikh bulan di depan, hari di tengah, tahun di belakang. Tapi Amy lebih suka ambil date tu. Date tu ni dia normal kita Malaysia pakai. Tarikh di depan, bulan di tengah dan juga tahun di belakang. Okey, dalam persen. Okey, dalam persen juga dia ada ni. Sama ada 2 cara juga. Kita nak ambil persen ini nak tunjukkan dalam sijil dia dapat markah berapa. Selalunya kalau tak nak, kita buang. Okey. Seterusnya, ini dia punya dia punya template coding. So kita copy, kita create satu. Macam mana cara nak create? Kita nak ambil yang ni kan, kita nak ambil coding. Coding tak semestinya kawan-kawan kena copy paste. Kadang-kadang kalau kawan-kawan nak type 2 koma yang kurungan cantik ni, kemudian type full name, tak ada masalah. Tetap dapat yang sama asalkan memenuhi permintaan coding dia rapat. Rapat, date 2, rapat. Okey, confirm dia dapat baca. Okey, seterusnya. Yang ini cara yang kita nak copy slide. Okey, macam mana cara? Kat sini ada this example kan. Dekat bahagian tadi kita dah klik here, bahagian bawah sikit, dekat paparan yang pertama contoh dia ada this example. Kita klik dia satu. Ini dia akan terus membawa kita kepada Google Drive kita. Di mana dia beri contoh semua sekali dia beri pada kita. Tak payah ambil banyak-banyak. Kita klik aja apa-apa sahaja. Black frame, klik 2 kali. Klik. Okey, klik pun jadi. Okey. Di sini, okey.
sibuk je gambar ni. Ini adalah paparan Google Drive. Kita tak boleh edit dia punya. Kita kena make a copy. Pergi kepada file, make a copy. Bukan entire, tak apalah sebab dia sekeping aja. Selected slides. Dan kita letak sini sijil kita. Dan kita pergi kepada drive kita. Okey, my drive aja lah. Kita sepahkan kat situ. Okey, tekan okey. Dan ini adalah kopi yang akan kita edit. Okey, ini adalah basic slide Google Slide Doc kita. Jadi yang ni boleh padam. Okey, certified ni Google Drive kita biarkan dulu. Okey, so kita tengok. Di sini pula, kat sini lah kita punya masa akan ambil lama dekat sini. Contoh, kita tak nak orang ni, kita buang lah. Kita tak nak design ni, kita buang. Kita tak nak buang, kita. Yang penting, kita jangan buang coding. Dah penat-penat kita copy dia, lepas tu kita nak buang coding. Okey, cuba kita tengok cara dia coding. Di sini, apa yang akan masuk adalah ID kita punya sijil. Okey, sini. Sijil ID kita. Okey, ID ni, sijil yang keberapa, sijil yang keberapa dia akan muncul. Sijil orang tu dapat sijil nombor 1 ke, nombor 2 ke. Okey. Kemudian full name macam biasalah, full name. Okey, ada identifiers. Okey, kalau kita terus copy yang kat sini ada identifiers, maksud dia dalam Google Form kita dia akan ambil item yang ketiga. Cuba kita tengok semula. Okey. Ada kacau. Okey, ada identifier ini adalah item yang pertama. Identifier 2, item yang kedua. Dan ada identifiers, ini item kita yang ketiga. Bila kita balik kepada Google Form kita, kita tengok nama. Okey, IC ni merupakan ada identifier yang pertama. Kelas adalah ada identifier kita yang kedua. Kalau kita letak ada identifiers, kita tak ada item, so nanti dalam paparan sijil kita, dekat sini paparan sijil kita, dia akan tulis ada identifiers sahaja. Dia takkan keluar maklumat sebab kita pilih yang ketiga. Sedangkan kita nak letak, contoh nak letak nombor IC. So kalau nak letak IC, ada identifier sajalah. Okey. So kita kena tahu kedudukan dia. Gitu. Kemudian title dekat tajuk lah. Okey, date. Kalau date ni, Amin kan tak suka. Amin nak date yang macam dekat Malaysia. Macam kita punya date 2. Nampak ni date 2. Date, month dan year. Okey, kemudian kita letak je lah nombor 2 kat sini. Okey. Persen. Nak letak persen boleh, tak nak pun boleh. Andai kata kita tak nak letak kita delete sahaja. Tak ada masalah. Okey, dan seterusnya contoh ID. Okey, ini ID dekat belakang ni sahaja nombor. Depan ini ID untuk apa? Kita boleh create. Contoh sini Amy cuba letak sijil. Apa kita nak letak? Sijil kehadiran contohlah. Ataupun quiz. Huruf Z. Okey, sijil quiz. Contoh, tak ada masalah. Okey, kemudian ni kalau kita nak pindah-pindahkan, kena ni lah, create kotak sebab sini dia dah dia type dalam satu kotak. Kalau kita nak, kita boleh tambah kotak macam contoh teks kat sini, kita ambil teks buat kotak, kita copy sini, Ctrl X. Mana kotak kita tadi? Kat sini. Ctrl V. Okey, ni panjangkan sikit. Okey, ni kecilkan sikit. Jadi, kita nak letak kat mana ID kita? Letak sini boleh, mana-mana corner pun boleh. Tak kisah kita punya sijil. Okey, dan background. Okey, kalau kita nak cari background, kena siap-siap. Dah cari dah. Okey, ni dekat sini ada tekan background. Okey, kita ada background. Contoh Amy nak letak. Kita letak dekat komponen Amy dah letak kat desktop. Memang Amy dah simpan pun. Contoh satu kat desktop. Okey. Contoh dekat new folder. Okey, Amy nak ambil gambar yang macam ni. Okey. Andai kata gambar yang kita cari ni, dia berbentuk menegak. Okey, paparan kita sekarang ni nampak tak? Dia melintang. Okey. Apa-apa hal kita, kejap kita kena terbalikkan dulu kita punya yang original.
Okey, yang ini kita terbalikkan, rotate dia. Rotate, rotate, rotate. Mana je lah. Okey, selesai. Dah siap rotate. Okey, kemudian pergi kepada paparan sijil, browse. Pergi kepada desktop, pergi kepada new folder, pergi kepada paparan background yang kita nak. Dan tekan done. Done. Okey, di sini sebabkan Amy ambil background yang warna gelap, okey, kita klik pada keseluruhan kotak dan kita letak warna yang cerah. Okey, contohnya Amy letak warna yang cerah. Okey. Lepas tu Amy nak kecilkan dia, nak tulisan dekat dalam kotak ni saja. Okey. Begitu. Okey. Kemudian ini pun disebabkan dia hitam, kita letak di warna cerah. Okey, seterusnya ni tak cantik. Okey, kat sini letak kat atas ni. Biasalah dalam paparan kita punya ni, selalunya kita nak letak gambar lencana sekolah. Astaghfirullahalazim, cikgu lupa. Okey, dalam lencana sekolah di sini basic guru kena tahu tentang dua jenis gambar. Okey, contoh macam mana kalau sekarang ni Amy tak ada sijil sekolah, tak ada lencana. So kita pergi kepada, normally kita pergi pada Google, kita type lah SMK Damai Jaya. Okey, kita cari image selalunya kan. Dan kita copy image. Kemudian kita Amy save aje lah dulu, nak tunjukkan kawan-kawan satu benda. Save image as, pergi kepada desktop, new folder. Okey, semua gambar yang kita selalu copy paste ataupun yang kita download dia dalam bentuk JPEG. Nanti ni kalau untuk buat sijil kita kena cari gambar dalam bentuk PNG sebab kita kena tahu apa beza JPEG dengan PNG. Okey, di sini nak tahu beza JPEG atau PNG. Okey, kita terus pergi pada sijil lah kalau nak nampak. Okey, kita dah download, kita dah yakin kita dah download lencana. Okey, sekarang kita nak masukkan lencana. Pergi pada insert, kemudian pergi kepada image. Kemudian kita pergi upload from computer. Okey, kemudian kita pun pergilah kepada new folder yang kita dah download tadi kan, gambar lencana. Kita klik dan kita open. Okey, apa yang berlaku di sini? Apabila kita simpan sebarang gambar kita dalam bentuk JPEG, kita ada background kat belakang. Tak cantik. Sangat tak cantik. Jadi kita tak boleh letak gambar JPEG. Macam mana kita nak letak gambar PNG? Okey, kawan-kawan kena tahu lagi satu skill. Kat sini Amy terus tunjuk macam mana kita nak tukar daripada JPEG kepada PNG. Okey, contoh lencana ni. Okey, kita kena buang background dia awal-awal. Macam mana nak buang? Okey, dekat dalam slide ni. Okay, kita pergi klik 2 kali, nampak perkataan remove background. Okey, kemudian yang ini, yang warna pink bakal dibuang. Andai kata kalau kita keep changes, ini saja yang keluar. Jadi tak cantik. Okey, patah balik, kita pergi remove background. Ambil yang bahagian mark area to keep. Klik, kita nak simpan mana kawasan ni, kita nak simpan. Okey, kita ambil. Jadi mana nak simpan? Okey, kita ambil. Kita cuma drawkan dia apa je kita nak ambil. Okey, kemudian kita nak ambil perkataan ni. Okey, klikkan dia. Dia akan keluar automatic. Andai kata, alah warna putih saya tak nak. Ini ada warna pink terbuang. Kita klik, kita nak simpan dia. Okey, andai kata putih ni kita tak nak. Pergi kepada mark area to remove. Okey, setitik je tekan. Ketik. Lagi sikit. Sikit lagi. Okey. Bila kita rasa dah cukup sempurna, ataupun kalau mungkin ada kawan-kawan cerewet, nampak tak putih-putih ni, dia tak puas hati, dibesarkan lah. Kita besarkan. Okey, ni buang sikit. Macam tu, macam color. Okey, selesai. Dan keep changes. Kemudian nampak background dah hilang. Okey, bila background dah hilang, pergi kepada klik kanan, save as picture. Okey, pergi kepada desktop dan folder tadi Amy letak di sini, lencana
PNG. Okey, kita dapat bezakan PNG punya gambar. So, bila kita pergi kepada sijil kita, okey, kita try insert image upload from computer. Dan kita pilih, jangan ambil yang download, tapi lencana. Nampak tak perbezaan dia kan? Nampak ketara. Kita tekan PNG. Tada! Okey, so kita punya lencana pun dah single, cantik, dah tak ada background dia. Okey, so apa sahaja gambar yang kita rasa kita nak letak, cara nak tukar paling senang. Cara Amy pergi pada slide sini dan Amy buang remove background, baru Amy save sebagai PNG. Okey, kemudian dalam sijil ni bolehlah kawan-kawan cantik-cantikkan. Kalau nak letak sijil lencana sebiji kat sini, okey, boleh letak kat sini. Kalau rasa nak tambah lagi, insert insert upload. Rasa-rasa kita nak tepek muka kita, kita dah setting dah kan. Okey, boleh, tak ada masalah. Nama pun sijil kita kan. Okey, kita letaklah mana-mana yang kita nak letak. Kita kasih dia kurus, tarik panjang. Kita tarik dia ke tepi. Ni contoh je lah Okey, kat sini, tepek lah kat sini. Bodohnya lah hai. Okey, contoh kat sini. Kemudian contoh, kita nak menunjukkan kita punya pelajar yang sijil betul-betul ikhlas daripada kita kan. Okey, lepas tu contoh lagi, kita nak letak tanda tangan. Okey, jom kita cari tanda tangan. Sebelum tu cikgu sign dulu dekat-dekat kertas, snap. Lepas tu pergi kepada slide presentation. Kita buang background, save sebagai PNG. Jadilah tanda tangan ini warna hitam. Okey, dekat sini satu hal lagi. Kalau background kita gelap, alamak, warna hitam, tak nampak. Jangan risau. Okey, kita boleh klik pada kotak tanda tangan kita. Okey, ada nampak perkataan format option. Tekan format option. Okey, recolor dia dah ada dah. Perkataan recolor ni kita boleh pilih nak color apa. Kat sini. Kalau kita nak warna yang cerah, putih, tukar kepada warna putih. Selesai. So, kita dah ada tanda tangan kita. Okey, kita kecilkan tanda tangan. Okey, konon-kononlah tanda tangan. Okey, kemudian nak letak apa? Semua benda kita boleh letak. Nak penuhkan kita punya sijil dengan macam-macam gambar pun tak ada masalah. Janji dalam bentuk PNG. Okey, contoh Amy nak letak chop emboss lah, nak letak JEA, nak letak jabatan, nak letak jatah, nak letak gambar Wanko. Okey, pengetua. Okey, tekan. Klik sekali jalan, ambil kau semua. Okey, jadi klik kat luar. Okey, ketikkan satu-satu. Kecikkan muka Puanko. Okey, kita letak kat tepi sini. Kecikkan kita punya jatah negeri. Okey. Kecikkan kita punya JKD, jabatan sini. Kemudian chop ni kecil. Ini emboss, chop emboss. Kecikkan tak sini. Susunlah kita nak letak kat mana. Dekat sepa-sepa lah kita letak. Design ni selalunya ikut kepada cita rasa cikgu-cikgu. Okey. Dan ini contoh lah kan, hodoh gini kan, pandai-pandailah. Okey, so selalunya kat sini biasanya kita akan centerkan kat tengah-tengah. Okey, selalunya selepas dia generate kita punya sijil ni, dekat bahagian sini akan ada satu certified them punya keyword. Kat sini tak ada. Password dia bukan password lah, maksud dia macam trademark dia. Dia memang akan ada. Okey, bantai je lah kat sini. Mana aku nak letak sign ni? Kat sini. Boleh lah kat sini. Okey. Ini sibuk je. Ni kat sini lah. Contoh-contohnya kat sini. Nak letak piala boleh. Nak letak gambar bunga kucing pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Nak letak gambar cikgu sekeluarga pun tak ada masalah. Boleh semua. Okey. Contohnya semua logo-logo yang kita nak letak kat sini kan. Pengetua kat atas. Sijil sertifikat ni kita letak bawah tepi sini. Okey, kat sini paling atas. Okey, dah siap. Okey. So kita dah boleh try. Kita nak generate kita punya sijil. Okey. So kita
Okey, jom kita tengok kepada sijil kita. Okey, jadi salah. Di sijil sini pula. Okey, kita pergi balik semula. Okey, anggap sahaja kita punya sijil ni dah siap. Okey, jadi jom kita tengok pada kita punya Google Form. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, mana pula yang tadi? Dah keluar tadi. Hilang pula dia. Certify them macam biasa. Show certify control. Kemudian tunggu dia loading. Okey, kita tengok dia dah on ke belum. Okey, tadi kan kita dah on. Markah lulus adalah 60. Kemudian klik pada template ni. Kita pilih kita punya, tapi use a custom template. Kita kena pilih kat mana kita simpan tadi. Kena ingat tak? Kena ingat tak? Kena ingat tahu. Bukan tak. Kena ingat tahu. Select a new file. Tadi kita letak dekat Google Drive. Kita biasa sijil kita yang besar ni. Okey, dah pilih. Save changes. Okey, selesai. Okey, kemudian dekat sini ni dah settle tau. So kiranya pelajar jawab, dia terus dapat sijil. Okey, contoh dekat sini kuota sijil yang diberikan adalah 1494. Okey, kadang-kadang lain-lain tau. Ada kuota ada 15, ada 1494, tapi 14 lebih lah, lebih kurang 1,500 orang. Okey, kalau nak letak advance, tak ada masalah. Dia akan keluarkan advance dekat bahagian sini. Okey, cuma boleh letak dekat bahagian hujung Google Form nanti bila dia dah isi sijil, dah isi Google Form, kita boleh letak kata-katalah daripada advance certify them ni, ataupun daripada template Google Form sendiri. Bahagian setting belakang-belakang tu memang kita boleh letak ucapan kita. Okey, kat sini Amy letak terima kasih, semoga berjaya mendapat sijil. Itu sahaja. Kemudian save. Okey, selesai. Dah itu je, dah selesai. Okey, kalau kita nak cuba, nak cuba pergi kepada preview mata, kita lah jawab nak tengok kita punya sijil tu betul ke tidak. So masukkan kita punya email yang lain, emiliana87@gmail.com. Okey, nama huruf besar. Amy letak Emiliana. Kelas kita letak 5 Helium. IC, malasnya nak type IC, kita letak tarikh saja. Suka hati je. Next. Kemudian kita cubalah jawab. Sudah. Okey. Apakah nama bahan api yang mengandungi gas metana? Ini adalah gas asli. Harap dapat markah penuh. Pilih perubahan tenaga bagi jana kuasa angin. Angin, mekanik, elektrik. Angin, kinetik, elektrik. Kipas yang bergerak. Kita ambil ni lah. Bersambung. Bila kipas kincir angin bersambung kepada kotak gear. Gear. Peranti yang menghasilkan tenaga elektrik. Ini adalah penjana. Nama lain bagi jana kuasa angin dikenali sebagai ladang angin. Okey, kenapa kelemahan penyelenggaraan kecuali penyelenggaraan mahal? Mahal. Terbaca bawah pula. Komponen yang berfungsi mengawal kelajuan. Kontrol. Kontrol bahasa Melayu kawalan. Kawalan. Pengawal. Kawalan ke pengawal? Atau controller. Okey, komponen berfungsi mengawal kelajuan. Pengawal. Controller lah. Okey. Salah satu jenis turbin angin. Ini ombak menegak. Arus terus, konverter. Penyongsang. Okey. Tempat menyimpan cas. Ini bateri simpanan. Bateri simpanan. Okey, submit. Tak tahu skor ada salah kot. Oh, betul.
Okey, confirm kita dapat sijil. Jadi mana kita nak pergi tengok sijil kita? Pergi kepada Gmail. Alamak, kalau dah macam ni, Amy punya Google Chrome dia dah hang. Okey, tak apa. Kita buka. Google Chrome ni tak tahulah kenapa. Angin. Dia kalau keluar simbol macam tu, dia terus tak boleh, dia terus hang. Macam ni, dia terus hang. So terpaksa lah kita buka Edge. Mana Edge nya? Lambat. Microsoft Edge. Okey. Tadi Amy stop sekejap. Okay, kita sambung semula. Okey, kita dah buka dah. Amy dah buka Amy punya email. Kemudian okey, di sini dapatlah sijil jana kuasa angin kita. Okey, kliklah 2 kali ke sekali ke untuk kita tengok kita punya sijil ni masuk ke tidak dengan nama kita. So kita boleh setting sampailah kita dapat apa yang kita nak. Kalau rasa nama ni besar, kita boleh kecilkan. Kita pergi kepada kita punya slide, kita kecilkan. Okey. Yang Amy tadi cakap, dia apa tu yang Amy cakap, dia ni made for free with certified them. Ini tak boleh hilang. Yang ini memang wujud lah sebab kita pun ambil yang free. Okey, kelemahan dekat sini. So ini sahaja. Jadi kalau rasa macam dia tersangkut tadi, kita setting dia ngam-ngam dalam kotak. Tapi bila kita dapat sijil yang sebenar, dia akan ternaik sedikit, terturun sedikit. Ya, ia kerap berlaku. Jadi nanti kawan-kawan kecilkan semula, kemudian dia tarik ke kanan ke. Okey, nampak? Ini adalah item yang pertama. Kalau kita nak letak item yang kedua, boleh di bawah dia lagi. Okey, nak letak apa-apa ke nama kelas dia ke item yang kedua sampai ketiga. Nama, start, still, name. Okey, kat sini kita punya tajuk. Okey, tajuk kita tadi memang ini tulis bab 3 jana kuasa angin. Kalau rasa macam terbesar sangat, okey, setting kecilkan pada Google Doc kita, slide kita, Google Slide. Okey, Google Doc pula, Google Slide. Okey, so itu sahaja cara nak membuat sijil. Harap dapat memudahkan kawan-kawan. Dan sebenarnya dia simple je. Cuma yang pasti kawan-kawan kena sediakan tapak bagi sijil. Setting dia cuma 3 je. Kalau ada certified them, cuma kita perlu on kan. Kita letak markah passing dia berapa. Dan kita kasih template dia. Template yang kita nak pakai apa. Dah, itu sahaja. Selesai. Okey, itu sahaja. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton. InsyaAllah kami akan cuba bantu topik yang lain pula. Assalamualaikum. Bye.